kita boleh memelihara, kita boleh menanam pokok dengan kita mengawal faktor-faktor persekitaran. So, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Okey, kita kontrol kat sini apa? Rumah ni, rumah hijau. Yang kita kawal adalah kepekatan gas karbon dioksida. Kepekatan gas karbon dioksida. Kemudian apa lagi yang kita kawal? Kita kawal adalah keamatan cahaya. Dan lagi satu kita kawal adalah suhu. So, kesimpulannya, model rumah hijau adalah satu kawasan untuk kita boleh tanam pokok dengan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ini kita kawal. Kita make sure semua faktor-faktor ini adalah dalam keadaan optimum. So, suhu ni tak boleh terlampau sejuk. Keamatan cahaya ni dalam keamatan cahaya yang paling optimum sekali. Ini nak bayangkan, kalau saya suka nak bayangkan contoh adalah Hunger Games. Hunger Games masa Katniss jumpa dengan Presiden Snow. Yang last sekali. So kalau awak nampak kat luar tu sejuk sangat kan. Tetapi dia jumpa kat dalam tu ada banyak roses yang banyak kan. Tapi roses tu boleh hidup dengan cantik. So macam mana roses tu boleh hidup dengan cantik? Sebab dalam tu, itu adalah rumah hijau. Sebab kita control everything dalam tu. Kat luar tu sejuk, tapi boleh tanam pokok. Sebabkan itulah rumah hijau. Sebab kita kontrol faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Which is yang kita kontrol adalah kepekatan gas karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu. Tetapi biasanya kita kontrol dua ni, keamatan cahaya dan juga suhu. So senang kata rumah hijau ni mesti panas. Sebab kita perangkap gas karbon dioksida, kita perangkap keamatan cahaya, kita perangkap suhu. Okay. So kita teruskan. Tadi kita dah kata faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. So, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ni kita ada 3 yang paling utama. So, apakah itu yang dikawal? Yang dikawal di sini adalah keamatan cahaya, kepekatan gas karbon dioksida dan juga suhu. So, now keamatan cahaya. Now, macam kita tahu dalam proses fotosintesis, keamatan cahaya adalah amat penting. So, cahaya ni digunakan untuk apa? Cahaya digunakan untuk proses fotolisis air dalam tindak balas cahaya. So, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Tetapi, nampak tak kat sini? Sehingga kita kata keamatan cahaya tidak lagi meningkatkan kadar fotosintesis. Kenapa? Sebab kepekatan gas karbon dioksida dan juga suhu menjadi faktor penghad. Senang kata, kita dah tahu dalam proses fotosintesis ia memerlukan gas karbon dioksida, ia memerlukan H2O dan juga ini keamatan cahaya. Bayangkan sini matahari. So dia akan menghasilkan oksigen, dia akan menghasilkan glukosa dan juga ia akan menghasilkan air. Tetapi kat sini keamatan cahaya, awak nak bayangkan keamatan cahaya tinggi. Okey, keamatan cahaya tinggi, tetapi sekarang karbon dioksida dan juga suhu menjadi faktor penghad. So kalau kita nak bagi dia lagi naik, kita kena naikkan apa? Kita kena naikkan karbon dioksida dan juga suhu. Sebab dalam kes ini yang awak dapat mendata kat sini, di sini adalah ada faktor penghad. Okey, so faktor penghad dia ada 2, suhu dan juga kepekatan gas karbon dioksida. Now, faktor yang kedua yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Faktor yang kedua mengawal proses fotosintesis adalah suhu. Sebab awak ingat dalam tindak balas fotosintesis ia melibatkan enzim. So enzim ini memerlukan suhu yang optimum untuk melakukan tindak balas. So dia ada suhu optimum. So dalam gambar ni, so optimum dia adalah lebih kurang antara 27 hingga 30. Okey. So kita nak kata kat sini, bila suhu tu optimum, 25 hingga 30. So, bila lah suhu optimum, so tindak balas fotosintesis tu akan berlaku. Dan tindak balas yang melibatkan enzim, dia berlaku pada mana? Tindak balas gelap. Okay. Now, apa jadi kalau suhu terlampau tinggi? Bila suhu terlampau tinggi, enzim akan ternyah asli. So, tindak balas gelap akan terhenti menyebabkan proses fotosintesis juga berhenti. Right. So, akhir sekali. So, faktor yang terakhir sekali adalah kepekatan gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida adalah bahan mentah paling utama kan untuk proses fotosintesis. So, di sini,
Okey, kita nak bayangkan kat sini karbon dioksida adalah bahan mentah untuk mana tindak balas gelap. Sekiranya tiada faktor penghat, okey, iaitu keamatan cahaya dan suhu, peningkatan gas karbon dioksida akan terus meningkat. So maksudnya kalau dah dekat sini kan, dia akan meningkat. Tetapi sama juga tak macam tadi. Sekarang kepekatan gas karbon dioksida meningkat. Tetapi di sini kalau awak nampak dia ada faktor penghat juga. So faktor penghat di sini adalah keamatan cahaya dan juga suhu. Okey, so ini insya-Allah kita akan buat di sekolah. Ini kita dah tengok kan, jarak pada sumber cahaya. Jika jarak tu semakin dekat, ni kan pendek ni kan. Kalau jarak dia semakin dekat, ini jarak dia makin dekat. So kita nak kata keamatan cahaya adalah tinggi. Kalaulah jarak tu makin jauh, kita kata keamatan cahaya adalah rendah. So, mana satu yang akan meningkatkan kadar fotosintesis? So, apabila keamatan cahaya adalah dekat. Nampak tak di sini? Bila jarak di antara sumber ni, ini maksudnya keamatan cahayanya tinggi tau. So, kadar fotosintesisnya adalah 4. Bila jarak dia makin jauh, kadar fotosintesisnya berkurang. Ini meningkat. So, kesimpulan, kadar fotosintesis bertambah apabila keamatan cahaya bertambah. So ini tengok, ini adalah eksperimen yang membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nampak tak? Ini dalam jadual ni, dalam keputusan ni 35 ni adalah, nampak tak? Adalah suhu optimum. Kenapa? Masa ini kadar fotosintesisnya adalah paling tinggi. Alright. So yang ini pula, ini adalah kepekatan gas karbon dioksida. Okay. So daripada result ni, daripada keputusan eksperimen, kita nak bagi tahu di sini kepekatan gas karbon dioksida yang paling di sini, kalau awak nampak kat sini paling tinggi adalah 35 kan. So ini adalah 0.16. Bilangan gas yang dibebaskan adalah 18. Di sini bilangan gas yang dibebaskan adalah 20. So kepekatan paling tinggi antara 0.6 dan juga 20. Tetapi nanti dia ada faktor penghat kan. So faktor penghat dia adalah suhu dan juga keamatan cahaya merupakan faktor penghat. Nampak tak? Ada faktor ditambah dengan syarat cahaya tidak menjadi faktor penghat. So akhir sekali 2.4. Nyatakan 3 faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis. So 3 faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis kita dah cakap tadi, suhu, keamatan cahaya dan juga kepekatan gas karbon dioksida. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan kesan keamatan cahaya yang berbeza terhadap proses fotosintesis. Apabila keamatan cahaya rendah adalah rendah, kadar fotosintesis adalah rendah. Bila kadar fotosintesis adalah rendah, stoma tertutup. Kenapa stoma tertutup? Sebab stoma tertutup kerana sel pengawal kurang menjalankan fotosintesis. Bila dia kurang menjalankan proses fotosintesis, sel pengawal adalah dalam keadaan flasid. Tetapi bila keamatan cahaya adalah tinggi, sel pengawal akan jadi segar. Bila sel pengawal akan jadi segar, stoma terbuka. Bila stoma terbuka, banyaklah gas karbon dioksida akan masuk. Okey, bila banyak gas karbon dioksida masuk, kadar fotosintesis akan meningkat. Okey, so akhir sekali. Okey, tindak balas tidak bersandar kepada cahaya, bergantung kepada tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, term ni yang tindak balas
tak bersandarkan cahaya, ini adalah tindak balas gelap. Yang bersandarkan cahaya, ini actually tindak balas cahaya. Cahaya. Adakah anda setuju? Ya. Kerana dalam tindak balas cahaya, ia hasilkan apa tadi? Ia hasilkan ATP dan NADPH. ATP dengan NADPH ni akan digunakan dalam tindak balas gelap. So ATP dengan NADPH ni akan buat apa? Ia akan membantu dalam menghasilkan glukosa. So alhamdulillah, itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. So kesimpulannya, awak ingat proses fotosintesis ni kita boleh pecahkan kepada dua, tindak balas gelap dan tindak balas cahaya. Okey. So proses fotosintesis ni berlaku pada mana? Pada organel kloroplas. Kenapa kloroplas? Sebab di kloroplas ia mengandungi tilakoid, granium dan juga stroma. So tilakoid berlakunya tindak balas apa? Tindak balas cahaya. Kalau stroma adalah tindak balas gelap. So itu sahaja. Thank you so much.